Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sarawak Decides. Saya Syira Abang Manzur. Sarawak Decides membawakan kepada anda 82 kawasan DUN yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri PRN di Sarawak ini. Satu episod, satu DUN. Baiklah, untuk episod kali ini, kita nak berkenalan dengan DUN N19 Mambung yang bernaung di bawah Parlimen Puncak, Borneo. DUN N19 Mambung adalah salah satu kerusi parlimen yang ditukar nama. Seperti yang anda boleh lihat di sini, DUN N19 Mambung baru saja dipertandingkan pada tahun 2016 dan diwujudkan pada persempadanan semula tahun 2015. DUN Mambung juga merupakan nama baru yang diketengahkan pada PRN 11 Sarawak, iaitu sebelum ini dikenali sebagai DUN Bengoh. Beralih kepada info menarik yang terdapat di DUN N19 Mambung. Mungkin ramai yang dah tahu, di Sarawak mempunyai salah satu tempat pembiakan buaya terbesar dan satu-satunya terletak di DUN Mambung, iaitu Jongs Crocodile Farm and Zoo. Di sini kita akan bawa masuk bujang senang kita ke studio. Siapa tak kenal bujang senang ya dekat Sarawak ini. Bujang senang ini terdapat di Jongs Crocodile Farm. Di sini terdapat lebih daripada 1,000 buaya berlainan spesies yang telah dibesarkan dalam kurungan, dilengkapi kolam-kolam konkrit besar serta dikelilingi dengan pemandangan pokok tropika yang tinggi, tumbuh-tumbuhan yang subur dan pokok buah-buahan tempatan. Tempat pembiakan buaya ini juga menyediakan perlindungan yang sempurna bagi reptilia ini diselamatkan dari kepupusan. Selain buaya, terdapat juga banyak spesies burung dan haiwan yang jarang ditemui yang hanya terdapat di Jongs Crocodile Farm ini. Bukan itu saja, pengunjung dapat menikmati pengalaman istimewa yang hanya terdapat di DUN N19 Mambung. Selain itu, saya juga nak kongsikan satu tempat yang anda boleh kunjung di DUN Mambung ini, iaitu air panas Annah Rais ataupun dikenali sebagai Annah Rais Hot Spring. Air panas Annah Rais ini adalah lokasi mandi-manda yang hebat kerana kawasan air panas yang sangat cantik terdapat di Sarawak ini. Air panas Annah Rais ini merupakan air panas yang wujud dari dalam tanah yang ada bahan-bahan galian mineral antaranya sulfur, magnesium dan fosforus. Bahan-bahan ini semua antara punca hot spring ini juga dijadikan sebagai rawatan alternatif bagi pelbagai penyakit terutamanya sakit sistem saraf dalam badan, stroke dan lain-lain lagi. Suhu hot springs ini mencecah di antara 40 hingga 55 darjah Celsius. Justru itu, jangan lepaskan peluang jika anda ingin melawat dan singgah ke sini untuk melihat dan merasai sendiri pengalaman berbeza air panas di Annah Rais Hot Spring yang hanya terdapat di DUN Mambung. Dan menarik untuk saya kongsikan kepada anda mengenai DUN Mambung ini ialah ia bakal menjadi pengeluar utama kopi katup di Sarawak. Tanaman kopi katup ini adalah secara berkelompok bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber kopi dari luar negara. Sebagai permulaan, tanaman kopi ini akan dilaksanakan di Kampung Git dan Kampung Karu menerusi projek pertanian. Projek tanaman kopi ini dikatakan bermutu tinggi seperti Liberica, Arabica dan Robusta. Kalau anda nak tahu, permintaan terhadap kopi katup ini sangat tinggi. Contohnya, China memerlukan sekurang-kurangnya 80 tan serbuk kopi katup ini sebulan. Bukan itu sahaja, selama ini Sarawak juga telah mengimport lebih 10,000 tan kopi katup sebulan dari Kalimantan, Indonesia setiap tahun. Di sini kita dapat lihat bahawa produk berasaskan kopi ini mempunyai nilai komersial dan mempunyai permintaan tinggi di dalam maupun di luar negara. Dengan adanya produk ini, ia akan menjadi tunjang kepada aktiviti ekonomi dan pembangunan secara lestari kepada penduduk kampung kerana ia menarik penyertaan pelbagai agensi seperti pihak bank, MARA, LCDA dan pelbagai lagi.
Seterusnya, kita nak berkenalan dengan wakil rakyatnya iaitu Datuk Dr. Jerip Susil. Untuk pengetahuan semua, beliau telah bertapak di kawasan ini sejak DUN ini dikenali sebagai Bengoh lagi. Dr. Jerip terkenal dengan pencapaiannya yang baik dalam membawa pembangunan dari segi sosioekonomi dan infrastruktur kepada rakyat di seluruh kawasan Bengoh. Secara tradisi, DUN Mambung ini merupakan kerusi yang diperuntukkan untuk parti SUPP, sebuah parti komponen GPS. Seperti yang telah dimaklumkan sebentar tadi, DUN N19 Mambung baru saja dipertandingkan pada tahun 2016 iaitu pada PRN 11 yang lepas. Pada PRN 11, Dr. Jerip telah memenangi kerusi ini dengan undian sebanyak 6,161 mewakili Barisan Nasional dalam pertandingan 3 penjuru menentang Sanjan Daik mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP dan Willy Mongin mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR dengan majoriti undian sebanyak 3,333. Sepanjang beliau menjadi wakil rakyat, banyak usaha yang telah dijalankan oleh Dr. Jerip untuk membantu penduduk di DUN Mambung ini, termasuk memberi sumbangan kepada masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Tapi yang terkini, program transformasi luar bandar RTP 2021 dan juga banyak projek yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah bina baru fasiliti riadah, bina baru kemudahan perkelahan di tebingan sungai serta membaik pulih laluan jalan kaki sepanjang 1 km menuju ke Sebarau Waterfall, tempat letak kereta dan banyak lagi. Terdapat 3 lagi projek RTP ini iaitu adalah membina baru Dewan Serbaguna Kampung Nusaraya, menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Tabah Said, BRS dan membina baru Dewan Serbaguna Kampung Bengoh Rais. Manakala projek ini dijangka akan dilaksanakan pada Ogos 2021. Selain daripada itu, projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Kaedah pemilihan PPRMS ini adalah berdasarkan kepada mereka yang mempunyai rumah yang uzur dan daif serta tidak selamat didiami, ibu tunggal, golongan mualaf dan golongan asnaf. Penubuhan PPRMS ini banyak memberi manfaat dalam membantu mengurangkan beban rakyat miskin dan tidak berkemampuan. Juga, Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA telah diberi kepercayaan oleh kerajaan negeri bagi melaksanakan pendokumentasian tanah-tanah hak adat Bumi Putera NCR bagi kaum Bidayuh. Bagi kawasan Mambung, 4 buah kampung telah dilakukan penyukatan dokumentasi tanah individu oleh Jabatan Tanah dan Ukur bagi mengeluarkan surat hak milik tanah. Ini adalah untuk memfokuskan kepada pembangunan ekonomi melalui eko-pelancongan dan agro-pelancongan yang akan meliputi seluruh kawasan DUN Mambung. Oleh kerana DUN Mambung ini akan menjadikan tanaman kopi sebagai pertanian utama, oleh itu kilang pengumpulan dan pemprosesan kopi akan diwujudkan di Pusat Pertumbuhan Luar Bandar RGC Bayur. Inilah dia sedikit sebanyak mengenai DUN N19 Mambung. Banyak lagi kawasan DUN yang akan kami perkenalkan kepada anda dengan info-info yang menarik dalam episod akan datang. Teruskan menonton kami di TVS saluran 122. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Syirah Abang Mansur untuk Sarawak Decides.